Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, jadi setelah kita bercuti selama 2 minggu, maka hari ini kita sambung lagi kita punya PDPR. Setelah 2 minggu sebelum ni, cikgu tak ada bagi apa-apa pengajaran, cuma cikgu ada bagi latihan. Jadi sebagaimana yang kita tahu, kita akan sambung lagi PDPR sampai cuti 26 Julai. Maksudnya ada lagi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. 5 minggu lagi PDPR kita. Okey, ya memang lama lah awak duduk rumah. Tapi tak apa, kita akan buat PDPR macam selalulah kita buat. Cikgu akan bagi video, cikgu akan bagi latihan dan awak akan kena siapkan. Okey. Jadi kita masuk bab pengawetan makanan. Okey, sebelum cuti sekolah hari tu, sebelum cuti raya itu, cikgu ada bawa awak masuk tengok YouTube tentang pengetinan makanan, betul? Pengetinan dengan pembotolan tak silap. Jadi awak boleh tengok kilang-kilang membuat proses pengetinan makanan. Okay, itu tak silap cikgu, dia mengetin ikan tuna dengan buat air botol. Okey. Jadi kita teruskan dengan lebih lanjut tentang tajuk ni. Okey, pengawetan makanan. Kita lihat buku teks. Ni awak boleh buka lah buku teks kalau awak nak lebih nak lebih jelas. Okey, pengawetan makanan penting bagi mengelakkan kerosakan makanan. Kebanyakan makanan yang diproses menggunakan kaedah pengawetan atau pembotolan. Okey, yang awak pergi supermarket tu, okey, yang mana makanan dalam plastik, yang dalam botol, dalam tin, itu semua diawet. Okey. Kenapa ianya diawet? Macam mana, sebagaimana yang awak tahu, kalau makanan yang tak diawet ataupun yang dibiarkan saja di luar, hanya boleh bertahan sekejap saja. Okey. Macam cikgu dah ceritakan, contohnya lah awak boleh buat uji kaji sendiri kat rumah. Roti. Okey, awak ambil roti, satu awak letak luar, satu awak simpan dalam peti sejuk. Yang mana lebih cepat berkulat? Mestilah yang di luar. Okey, yang di luar, yang awak letak luar, sebab dia terdedah. Dekat udara kita ni ada macam-macam bakteria. Dia terdedah dan memudahkan kulat untuk tumbuh. Yang dalam peti sejuk, dia akan rosak juga, cuma ianya lambat. Okay, makan masa mungkin dalam 2 minggu. Okay. Kalau awak nak tahu, roti segar macam gardenia, dia tak ada pengawet. Okay. Sekejap ada panggilan pula. Sekejap cikgu matikan cikgu punya ni. Okey, kita sambung lagi. Maaf, ada gangguan sikit. Tempat mana tadi? Pengawetan makanan. Okey. Yang awak tengok makanan dalam tin atau dalam bungkusan-bungkusan macam keropok-keropok ataupun apa-apalah yang dibungkus dalam plastik, kalau awak tengok tarikh luput dia sangat lama. Kadang-kadang sebulan, 2 bulan. Okey, yang dalam tin lagi lama. Kadang-kadang boleh sampai 2 tahun. Kalau tak percaya, awak pergi dapur, awak tengok makanan dalam tin, sardin ke, susu pekat ke, awak tengok sampai bila tarikh luput dia. Tarikh luput dia boleh menjangkau hingga ke 2 tahun. Okey. Bila pengawetan makanan ni ada, proses pengawetan makanan ni ada, jadi kita dapat simpan makanan ni dengan lebih lama. Okey, jadi tak perlulah awak pergi ke pasar selalu. Awak boleh beli dalam kuantiti yang banyak dan awak boleh simpan. Okey, tak perlulah selalu nak keluar kan. Okey. Seterusnya, celik ilmu. Pada tahun 1804,
seorang chef dari Perancis yang bernama Nicolas Appert telah memperkenalkan kaedah pengentinan dan pembotolan. Okey, ni sebagai awak punya info tambahan lah. Awak boleh buka situ. Imbas saya ni, okey, layari. Ni awak buka ni, buka internet. Awak type http // okey, awak copy lah semua ni. Okey, buka dekat Google. Nanti dia akan cerita tentang Nicolas Appert ni. Okey. Gambar perempuan ni cikgu tak tahu kenapa. Mungkin dia interframe saja. Dia nak cuma sebenarnya nak tunjuk belakang tu lah makanan tu ada dalam tin, ada dalam botol, dalam plastik. Okey, pengentinan dan pembotolan. Okey, ni yang paling popular lah biasanya sekarang ni. Awak pergi mana-mana supermarket, pergi kedai, semua ada yang dalam bungkus, ada yang dalam pengentinan. Dia pengentinan dan pembotolan. Sorry, bukan bungkusan, pembotolan. Okey. Sebenarnya yang dalam tin ni dia tahan lebih lama, sangat lama. Sebab apa? Ianya dah dimasak. Biasanya yang dalam tin ni ianya dah dimasak ataupun separuh masak. Dan dia dipastur. Maksudnya dia buang semua bakteria dalam tu dan bakteria tak boleh hidup dalam tu. Jadi dia tahan lama. Okey, pengawetan makanan ialah satu kaedah pemprosesan makanan. Kaedah ini mampu menghalang atau memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma. Contoh pengawetan makanan melalui kaedah pengentinan dan pembotolan. Ni bawah ni. Pengentinan. Awak tengok contoh makanan yang boleh ditinkan. Tuna, kari daging, sotong masak kicap. Baru ni cikgu tak pernah jumpa. Buah longan, kacang panggang. Semua tin-tin ni lah. Okey. Makanan ni dikilang. Dia masukkan makanan dalam tin. Kemudian dilalukan dalam suhu yang sangat-sangat panas. Yang sangat panas macam dimasak. Okey, bila suhu yang sangat panas, mikroorganisma ni ataupun macam bakteria-bakteria ni dia akan mati. Okey, akan mati dalam suhu yang panas. Kemudian dianya disejukkan dengan cepat, kemudian dia ditutup. Jadi tak ada mikroorganisma yang berjaya masuk dalam tin. Jadi makanan tu boleh bertahan dengan lebih lama. Okey, lagi satu, dalam tin tu dia tak ada cahaya tak boleh masuk, tak ada udara. Jadi organisma tak boleh hidup dalam tu sebab organisma memerlukan, paling penting dia memerlukan udara. Okey, ni contoh pengentinan. Okey, ni pembotolan pula. Okey, buah zaitun, budu, orang Kelantan makan budu, jus, sos tiram, paste tom yum, kicap. Ini makanan-makanan yang dibotolkan. Okey, yang botol ni biasanya ada dua jenis botol, iaitu botol kaca dan botol plastik. Okey. Kenapa dia tak seragamkan je guna botol kaca saja ataupun guna botol plastik? Itu cikgu tak berapa pasti. Sebab macam kicap ada dalam botol kaca, ada dalam botol plastik kan. Jus, air pun sama. Kalau orang dulu-dulu pakai air Coca-Cola dalam botol kaca, sekarang dalam botol plastik. Okey, dia pelbagai lah sebenarnya. Mungkin botol kaca lebih murah kot. Lagi satu, botol kaca dia mudah didapati dan boleh kita semula. Botol plastik ni kalau orang buang, dia mencemarkan alam. Okey, botol kaca dia tak ada toksik. Dia macam-macam lagi makanan yang dibotolkan dalam botol kaca. Apa contohnya? Okey, contohnya awak buka dapur, apa yang awak boleh nampak? Macam sos, okey. Sos cili, sos tomato, apa lagi? Macam-macam lagi lah. Okey, apakah perbezaan antara kaedah pengentinan dan pembotolan dan penjerukan? Dia tambah satu lagi, penjerukan. Bincangkan. Okey. Pengentinan kita gunakan tin. Okey, tin yang diperbuat daripada aluminium. Okey, pembotolan pula kita gunakan botol kaca ataupun botol plastik. Ni satu lagi dia tambah lagi, penjerukan. Penjerukan tu apa? Buah-buah jeruk. Macam asam-asam jeruk ataupun jeruk buah, jeruk sayur jeruk tu. Okey, sayur jeruk ni kebanyakannya dia letak dalam botol kaca. Sebab apa? Kadang-kadang botol tidak sesuai dalam botol plastik sebab
jeruk ni dia ada proses penapaian. Okey. Dia boleh mengembang, mengeluarkan gas. Jadi kalau botol plastik ni dia tak, orang panggil apa, tak tahan lah, takut kembung. Pakai botol kaca ni dia lebih selamat lah. Okey, mikroorganisma. Organisma yang sangat kecil dan hanya boleh dilihat melalui mikroskop. Okey, mikroorganisma ni sama macam apa, benda-benda hidup. Okey, macam manusia, macam haiwan, macam tumbuhan. Cuma dia ni sangat-sangat kecil. Dia sangat kecil. Kita tak nampak dengan mata kasar. Kita hanya boleh lihat dengan mikroskop. Okey, di sekeliling awak sekarang ni memang banyak mikroorganisma. Okey, mikroorganisma ni lah membuatkan makanan-makanan cepat rosak, sebab mikroorganisma menjadikan makanan-makanan tersebut sebagai tempat dia dapatkan makanan. Faham tak? Maksudnya dia pergi, contohnya awak letak roti kat luar. Okey, mikroorganisma tu macam kulat-kulat, dia pergi kat roti tu, dia jadikan roti tu sebagai sumber makanan dia. Okey. Celik ilmu, tujuan pengentitan dan pembutulan supaya makanan tahan lama dan tidak mudah rosak. Itu tujuan utama pengentitan dan pembutulan. Okey, makanan akan tahan lama dan tidak rosak. Okey. Ada yang kata dalam peti sejuk kita boleh simpan juga kan? Betul, boleh simpan, tapi jangka masa tak terlalu lama. Kalau awak letak makanan dalam peti sejuk, sebab peti sejuk tu awak buka tutup. Betul, buka tutup. Dan suhu dia tak adalah terlalu rendah. Okey, jadi bila awak buka, mikroorganisma tu terbang masuk. Okey, bila terbang masuk, dia pun boleh menempel pada makanan-makanan yang dalam peti sejuk. Okey, sebab tu ada makanan-makanan dalam peti sejuk, dalam masa 2 atau 3 minggu makanan tu rosak dan basi. Sebab dia tak mati dalam peti sejuk, dia cuma lambat untuk membiak. Okey. Tengok surat terusnya. Oh, internet. Sekejap internet cikgu. Okey, sampai sini saja dulu. Nanti cikgu akan bagi latihan. Latihan tentang pengawitan makanan. Okey, kita bincanglah sikit. Okey, isikan ruang kosong dengan cara yang sesuai untuk mengawet bahan makanan tersebut. Okey. Dalam ni ada gambar nanas, jagung, sayur kubis, ikan, buah oren, buah apa ni? Tomato. Okey. Apa cara pengawitan yang paling sesuai? Kita bincang teruslah. Tak payah sekali awak buat, awak salin balik masuk dalam ni. Okey, nanas. Okey, biasanya nanas ni kita dalam ni kita bincang dua saja dalam yang kita dah belajar, pengentitan dan pembutulan, betul? Okey, jadi dua jawapan tu saja yang akan diterima. Okey, macam nanas, biasanya kita boleh tinkan dia. Kalau awak pergi mana-mana pasar raya, awak boleh tengoklah, awak boleh cari nanas dalam tin. Okey, jagung. Jagung pun dalam tin. Okey, awak boleh pergilah cek kat pasar raya, jagung-jagung dalam tin tu. Okey, yang C ni adalah sayur. Sayur apa ni? Sayur kobis. Okey. Sayur kobis ni cikgu tak tahu kenapa dia letak kat sini sayur kobis. Dia dalam botol tak, tin tak pernah nampak, botol tak pernah nampak. Mungkin dia silap kot ni. Tak apalah. Lepas tu yang D ni ikan. Okey, ikan biasanya yang kalau awak nampak ikan dalam apa? Dalam botol ke dalam tin? Ikan sardin. Ikan sardin dalam tin. Ni gambar pun gambar ikan sardin tu. Okey, seterusnya E ni buah limau. Buah limau biasanya kita botolkan. Okey, jadikan jus, kita botolkan dia. Okey, seterusnya F ni adalah buah tomato. Buah tomato ni biasanya dekat pasar raya kita boleh tengok dia ditinkan. Okey, tomato puri ataupun tomato dadu. Yang C ni cikgu tak pasti kenapa dia bubuh
sayur kobis ni. Sebab cikgu tak pernah nampak lagi kobis dalam tin ataupun dalam botol. Okey. Nombor 2 ni, tandakan right pada pernyataan betul dan tandakan pangkah pada pernyataan yang salah. Tujuan utama kaedah pengetinan dan pembetulan dilakukan pada makanan adalah untuk satu, makanan lebih tahan lama. Betul ke salah? Jawapan dia betul. Okey. Kita buat pengetinan supaya ianya lebih tahan lama. Okey. Makanan cepat rosak. Jawapan dia betul ke salah? Jawapan dia adalah salah. Okey. Kita buat pengawitan untuk makanan lebih tahan lama. Okey, melambatkan proses pembiakan mikroorganisma. Betul ke salah? Okey, jawapan dia betul. Macam yang awal tadi, awal buku teks tadi, tujuan pengawitan makanan adalah untuk melambatkan proses pembiakan mikroorganisma ataupun dia mematikan terus mikroorganisma tersebut. Okey. D, makanan lambat rosak. Betul ke salah? Okey, yang D ni jawapan dia betul. Dia samalah macam A, makanan lebih tahan lama, atau yang D, makanan lambat rosak. Samalah tu maksud dia. Okey, E, kualiti makanan tetap sama. Okey, betul ke? Betul, jawapan dia betul. Sebab makanan dalam tin, kalau awak beli 2 tin, contohlah awak pergi pasar, awak beli 2 tin, satu ni awak buka dan awak makan, rasa dia macam tu. Okey, awak biar tahun depan, contoh ni sardin lah, sardin boleh tahan lama kan, sebelum dia expired, awak buka, awak masak, rasa dia pun sama, dia tak merubah dia punya kualiti makanan. Okey, tak apa, nanti awak latihan ni cikgu akan letak dalam Google Classroom, awak boleh print out ataupun awak boleh salin. Nanti awak boleh kumpul naik sekolah, nanti awak akan hantar pada cikgu ya. Okey, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Kita akan sambung proses pengawitan makanan yang lain pada minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.